hari pertama Talimat Presiden dan Perasmian Sayap-Sayap Pemuda Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang ditangguhkan dan terpaksa diadakan sekarang disebabkan banjir pada tahun lepas. Tuan-tuan, dalam Talimat Presiden kita tak boleh nak dedahkan apa yang diperkatakan oleh Presiden, namun disebabkan banyak perkara yang dikupas oleh media massa, maknanya ada juga orang bocorkan ni, maka saya boleh mengulas berdasarkan apa yang Presiden cakap dan dikupas oleh pihak media. Sebenarnya Talimat Presiden ni biasanya tuan-tuan hanya untuk perwakilan yang hadir, ianya dibuat secara tertutup. Hari ini satu perkara yang saya nampak sangat bagus bila mana Presiden mengeluarkan kenyataan bahawa selepas ini akan berlaku pembersihan UMNO secara total. Maknanya apa yang diharapkan oleh akar umbi UMNO supaya gunting dalam lipatan, musang berbulu ayam, Trojan horse musuh yang berada di dalam UMNO dapat dibersihkan seberapa segera yang mungkin, insya-Allah akan menjadi kenyataan. Kita tahu bahawa Presiden dan MKT telah pun melakukan pembersihan sedikit demi sedikit. Bila mana kita telah melakukan pemecatan, penggantungan, dimulakan dengan banyak mereka-mereka yang menjadi ejen kepada Perikatan Nasional, ada yang digantung, ada yang dipecat, dan akhirnya ada juga yang digugurkan daripada menjadi calon pilihan raya. Namun apa yang dilakukan ini masih belum mencukupi, kerana selepas pilihan raya, walaupun sudah diwujudkan aku janji, namun ada juga 10 orang setelah dihasut oleh Hishammuddin dan pengikut-pengikut beliau kembali mengkhianati parti dengan memberikan SD kepada musuh politik kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi walaupun Presiden mengatakan bahawa kita harap ianya tidak berulang kembali, kita yakin bahawa kenyataan Presiden pembersihan secara total juga wajib melibatkan dalang yang telah menghasut kawan-kawan kita untuk mengkhianati aku janji yang telah pun mereka tandatangani sebelum menjadi calon pilihan raya. Dan kita harap pengkhianatan ini tidak akan berulang lagi. Namun apa yang berlaku di Sabah, pengkhianatan 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah daripada UMNO, sudah pastilah sebahagian daripada mereka yang sewajarnya diberikan pengajaran tentang erti ketaatan kepada parti dan ketaatan kepada pemimpin parti. Kita tak boleh biarkan mana-mana pihak merasuah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri kita. Tak kiralah sama ada mereka ini dibayar, sama ada mereka ini ditawar jawatan. Kita pun tahu ada desas-desus. Ada yang sampai dapat 5, tuan-tuan. 5, tuan-tuan, bukan sikit, 5. 5 apa, tuan-tuan fikir sendiri. Ada yang ditawarkan jawatan timbalan Ketua Menteri. Walaupun dulu Datuk Seri Bong Mokhtar timbalan Ketua Menteri 1 dapat jadi timbalan Ketua Menteri nombor 3 pun tak apa lah. Ada yang ditawarkan jawatan Menteri penuh. Yang mereka ni tak sedar bahawa mereka hari ini menjadi alat kepada Hajiji dan kedudukan mereka hanyalah sementara, kerana perancangan bersatu Hamzah dan Muhyiddin ini bukanlah hanya untuk
mengucapkacirkan UMNO Sabah dengan pemimpin-pemimpin GRF di Sabah. Namun mereka mempunyai agenda, termasuklah silap hari bulan Haji G sendiri akan meminta supaya Dewan Undangan Negeri ini dibubarkan. Mereka akan buat pilihan raya sekali dengan negeri-negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional yang lain, terutamanya negeri Kelantan, Terengganu, begitu juga dengan negeri Kedah. Sudah ada perancangan ke arah itu supaya bila negeri-negeri ini mereka yakin mereka boleh tawan, maka setidak-tidaknya mereka akan wujudkan perpecahan di kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan UMNO di peringkat persekutuan. Dan kekalahan demi kekalahan ini diyakini akan menyumbang kepada akhirnya jatuh kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini geng-geng UMNO 5 orang ni tak tahu lagi. Tetapi kita tahu Hamzah sudah pun berjumpa dengan Arifin, Haris. Mereka sudah merancang. Sekarang ni pun mereka pandai. Bila kita dah bangkitkan tentang hubungan Haji G dengan Hamzah, mereka dah gunakan orang tengah. Mereka tak deal secara direct. Tetapi masih lagi tuan-tuan, kita lihat kawan-kawan GRS ini masih lagi di bawah telunjuk pemimpin-pemimpin bersatu sehingga sekarang. Jadi malam ni saya yakin ramai nak bertanya soalan. Kita buka sesi soal jawab kita. Kalau ada sebarang soalan boleh hubungi talian 0171395444. Silakan. Itu. Ya. Dengan Sabah itu. Ya. Raja Petra dah dalam video terbaru dia. Ya. Dia kata langkah Kinabalu tu lah. Ya. Yang direncanakan oleh Datuk Zahid ni gagal tu. Tu soalan dia. Betul ke dakwaan tu Raja Petra tu? Dia sebenarnya langkah ini dimulakan oleh Haji G. Bila mana pentadbiran di bawah portfolio yang dipegang oleh menteri-menteri daripada Barisan Nasional diganggu. Ini puncanya. Mereka memang sengaja mewujudkan keadaan supaya kita membantah kedudukan Haji G itu sendiri. Kita tahu bahawa bukan hanya kita pun tak nak bekerjasama dengan mereka ketika pilihan raya negeri Sabah. Namun selepas mereka menjadi ketua menteri pun, mereka kalau boleh nak menguasai negeri Sabah itu secara bersendirian. Mereka mulakan dengan blok ataupun dengan menyekat peruntukan-peruntukan yang sepatutnya sudah pun diluluskan melalui belanjawan negeri. Sepatutnya ianya diserahkan kepada portfolio-portfolio, terutamanya JKR dan sebagainya, yang sepatutnya tidak ada halangan. Tetapi mereka sekat supaya last kali kita pun retaliate. Ini sebahagian daripada perancangan mereka. Kita ingat sebelum pilihan raya saja mereka nak menyekat kemarahan kita di negeri Sabah. Namun ianya berterusan selepas pilihan raya tanpa henti. Tanpa henti. Yang akhirnya menyebabkan kawan-kawan kita, bila ada yang dipecat daripada, contohnya macam Datuk Seri Panglima Saleh dipecat daripada Khazanah Sabah, dan pengumuman yang dibuat oleh Haji G yang mahu menggugurkan Datuk Seri Boh, maka akhirnya UMNO Sabah mengambil keputusan untuk menarik sokongan terhadap Haji G sebagai Ketua Menteri. So memang ini apa yang mereka plan untuk memecah belahkan kita. Sebab bila mereka berjaya pecah belahkan di Sabah, orang UMNO sudah pasti akan marah. Dan ada setengah-setengah akan beranggapan bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan Datuk Zahid tidak mampu
untuk menyelesaikan masalah di Sabah. Terutamanya bila 7 orang daripada PH sendiri menyokong HJG. Jadi ini akan menyebabkan keadaan kita retak dengan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat persekutuan. Ini memang planning Hamzah dan geng-geng yang sewaktu dengannya. Mereka mengharapkan lepas ni di setiap negeri ni, kalau kita kalah pilihan raya lagi, di 3-4 negeri di Sabah, maka mereka akan wujudkan pressure yang lebih kuat terhadap pentadbiran kerajaan perpaduan. Raja Petra ni dia fitnah Datuk, saya lah. Raja Petra ni semenjak bila dia cakap betul? Memang dari dulu kerja dia memfitnah. Cuba kau tengok 3 hari sudah apa dia cakap. Tapi bodohnya Raja Petra ni, dia cerita strategi dia dalam grup TikTok. Dia bercakap 6 orang, dia cerita. Ini orang tua yang tak berapa smart. Dia cerita 3 hari sudah, esok 74 orang ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional akan ditangkap beramai-ramai. Ada kena tangkap? Tak ada. Malam tu dia buat live. Dia masuk live Syafiq Halim. Kita adalah pemberi maklumat, kita share. Saya tengok, bodoh. Dia cerita. Dia kata sebelum pemimpin kita kena tangkap, kita preempt dulu. Benda strategi ni janganlah cerita kat live. Ini yang tak cerdik. So sebenarnya apa yang dia buat ialah, dia buat fitnah tu ialah untuk supaya pemimpin mereka tak ditangkap, supaya kita tak buat seperti mana yang dia cakap. Itu pun hari ni ada lagi pihak SPRM tahan, tapi kita tahan berperingkat lah. Ada Inai, kalau tidak silap saya, kemungkinan besar bunyi-bunyi itu macam orang kuat di PNB, silap saya, sedang disiasat oleh pihak SPRM. Masih lagi tangkap orang yang menjadi perantara. Bila dah dapat semua sekali ni, barulah pergi step by step. Itu pun saya tak fikir dia akan terus tangkap 74 orang mengarut. Takkanlah semua sekali ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ini semua terlibat dalam projek pemberian projek 92.5 bilion, iaitu sebahagian daripada 600 bilion yang dibelanjakan oleh Kerajaan Muhyiddin ketika tempoh darurat. Masuk akal lah sikit Raja Petra ni nak sembang pun, nak preempt pun, kalau nak menyelamatkan bos kau pun, mungkin dia takut Muhyiddin masuk ke dalam, tak ada orang bayar dia agaknya. Berpada-pada, berpada-pada. Jangan sampai orang nampak sangat kau tu penipu. Okey, ada lagi soalan lain? Mat. Okey tak. Tahun 2020, Khairy Jamaluddin kata saya tidak akan sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Ya. Semalam KJ bagi tahu saya akan sokong Anwar jika saya jadi Presiden UMNO. Sekarang ini sebenarnya geng-geng pengkhianat ini, mereka sekarang ini orang dah tahu dah. Mereka punya planning, perancangan, geng-geng pengkhianat ini nak menjatuhkan Zahid kerana mereka tidak bersetuju bahawa UMNO membentuk kerajaan perpaduan bersama dengan PH. Mereka kalau UMNO bentuk kerajaan perpaduan bersama dengan PH, orang macam ni sudah pasti tidak akan dapat tempat, baik jadi Perdana Menteri ke, timbalan ke, ataupun menjadi menteri-menteri kabinet. Termasuklah orang macam KJ.
Siapa nak lantik dia jadi senator dan kemudian menjadi menteri? Sebab semua tahu dia jadi menteri pun bukan dilantik ataupun dinamakan oleh Dato' Zahid mewakili UMNO. Tidak. Yang angkat dia jadi menteri ialah Mak Ainun. Dulu Susu Akbar, lepas tu jadi kesus kepada Muhyiddin Yassin. Itu sebab dia boleh menjadi menteri Musti. Lepas tu dia menjadi menteri sains. Lepas tu dia mula-mula jadi menteri sains, kemudian dia menjadi menteri kesihatan. Ini kita kena faham ni. Memang dia tahu di bawah kerajaan Anwar Ibrahim dia tak ada tempat. Keduanya, hari ini gelombang sokongan terhadap Dato' Seri Anwar Ibrahim tu kuat. Mana dia pergi, orang sambut dia ramai. Dia pergi ke Indonesia pun sambutan luar biasa. Orang Indonesia pun kalau dari segi komen-komen yang dibuat oleh penganalisa semua sangat positif. So dia tahu kalau dia ikut flow geng-geng dia yang lain ni, nak jatuhkan Dato' Zahid, kemudian dia tukar alih sokongan UMNO BN menyokong Tan Sri Muhyiddin. Sudah pastilah nanti akan ada penentangan. Jadi nak pastikan bahawa orang tak bimbang kerajaan tumbang, keadaan tidak stabil akan berlaku, maka dia kenalah keluarkan kenyataan, apatah lagi bila dia berada di Singapura. Singapura kita tahu mempunyai hubungan yang baik dengan Pakatan Harapan. Maka dia kena gambarkan bahawa kalau dia menjadi kerajaan atau tim dia menjadi Presiden UMNO, mereka akan tetap menyokong Anwar Ibrahim. Kau percaya? Kau percaya? So kita kena cerdik lah. Kita tengok mainan dia. Ni dalam tempoh pilihan raya ni, orang nak berhadapan dengan Pakatan Harapan, dengan Perikatan Nasional, nak menang pilihan raya. Tapi disebabkan dia bertanding di Sungai Buloh, orang-orang keliling dia, kebanyakannya golongan, kalau ada orang Melayu pun, orang Melayu yang urban areas, yang kata orang tu yang liberal sikit, yang apa ni, kata orang tu golongan yang berpelajaran sikit, moderate sikit. Kita tengok, demi nak tunjukkan dia begitu moderate, dia boleh kutuk Parti Melayu, dia boleh kutuk UMNO, dia boleh kata UMNO sesat, dia boleh kata UMNO ni dah sakit, dia boleh kata UMNO dah rosak, perlu dibersihkan. Dan dia sengaja menyerang Presiden sebab dia tahu golongan-golongan yang urban ni, kebanyakannya percaya dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada Presiden UMNO ketika itu. So dia mengambil pendekatan menyerang Presiden. Memanglah dia popular, tetapi yang dia tak sedar, dia mungkin boleh dapat sokongan yang bukan Melayu ni, tapi dia hilang sokongan orang Melayu di Sungai Buloh. Itu yang kalah. Tetapi untuk mencapai matlamat peribadi dia, 5 hari terakhir dia serang Presiden itu, dia serang UMNO. Ianya memberi kesan kepada beratus calon Barisan Nasional, 178 orang. Yang menang pun dia punya majoriti merosot dengan amat dahsyat. Jadi kita tak boleh biarkan pengkhianat-pengkhianat macam ni berterusan. Itu sebab saya haraplah lembaga disiplin UMNO akan mengambil tindakan tegas segera kepada pengkhianat-pengkhianat macam ni. Jadi hari ini signal yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Zahid sangat baik, dan kita harap benda ni betul-betul menjadi
reality. Pembersihan secara total. Pusing kan? Kalau orang dia tak fikir, padahal yang bertanding sama ni, semua kawan-kawan ni ada dekat 30 orang kawan-kawan dia. Penyokong setia dia. Dia pun kempen untuk orang-orang ni. Tapi apa jadi? Bila dia serang parti, dia kata parti sesat. Parti dah rosak apa semua. Jahanam. Orang yang sebelum ni dah mula yakin dengan BN, lari daripada menyokong kita. Rafizi pun gunakan. Tengok, KJ sendiri pun cakap parti ni dah sesat, dah rosak. Sanusi pun gunakan kenyataan daripada KJ. Itu sebab kita tak boleh kompromi. Tepat sangat apa yang diperkatakan oleh Presiden UMNO. Kita perlu membuat pembersihan secara total. Tak boleh lagi ada barua-barua musuh kita yang membantu, menghasut orang tertentu, MP-MP kita untuk buat SD. Tak boleh. Kita tak boleh simpan gunting dalam lipatan musang berbulu ayam. Tak perlu kesian itu macam Alostar. Tak boleh. Alostar tu pun patutnya dah lama dah kena pecah. Buat apa kita simpan lagi? Bila tangguh surat pemecatan dia ataupun penggantungan dia, tengok apa jadi. Tapi alhamdulillah MKT telah menolak rayuan Tajuddin. Kita harap Alostar pun dia ambil tindakan sama. Gantung je. Tak dengar pula apa keputusan Alostar. Untuk berbalik pada Raja Petra tadi tu. Ya. Dia baru ni dia mendedahkan bahawa Datuk Muhammad Radam lah yang mendedahkan bahawa Tok Mak Hassan nakkan dia lawan Presiden Mak Zahid. Adakah betul ke dah ada ke fitnah? Setakat inilah setakat ini saya belum lagi mengeluarkan kenyataan tu. Saya baru bagi hint pertama yang nak bertanding Presiden UMNO ialah Isyamuddin Tunusin. Ini pasal ucapan yang dibuat di apa nama? Di Surabaya. Kedua, maklumat yang saya terima, Mahathir punya proksi. Saya Bota punya proksi. Tetapi yalah, kita harap tidak berlaku. Saya yakin kemungkinan besar untuk Isyamuddin KJ ni, sebab kes dia terlalu terang. Untuk mereka ni diambil tindakan disiplin memang sangat cerah. Jadi tak mustahil, tak mustahil kalau ada nama-nama lain yang naik untuk mencabar kedudukan presiden. Ini demokrasi. Biarlah siapa nak cabar pun. Tetapi saya hairan bila mana Raja Petra menyerang Presiden UMNO, mengatakan bahawa presiden mengusahakan ke arah mendakwa Tok Mat pula. Ini satu benda yang tak masuk akal. Seingat saya, orang yang mengecam Tok Mat, yang mendedahkan dokumen-dokumen berhubung dengan Tok Mat, ialah Raja Petra. Jangan lupa tu. Ketika itu kita tengok sekejap dia pertahankan Datuk Najib, sekejap dia belasah Tok Mat. Nampak tak? Dia nak laga-lagakan pemimpin UMNO. Hari ni kalau tengok dia punya live pun, dia terang-terang masuk campur urusan pemilihan dalam parti UMNO. Dia lipas. Dia lipas. Walaupun dia pun tak faham bahasa Islam ni. Lipas, tapi dia cakap dia tak kisah pasal kalau ada orang semburit dan sebagainya. Kalau macam dia tak faham, kita boleh maaf lah. Tapi nampak Haji Adi pun okey je dengan Azmin Ali tu. Macam tak ada masalah. Jadi maknanya memang itu keputusan rasmi PAS lah.
Okey? So, tadi tu pasal KMB sikit tu. Ya. Ada lagi statement dia tu. Dia kata kalau dia menang lah presiden tu, Anwar Ibrahim akan kekal, kerajaan akan kekal, tapi ada perubahan terhadap jawatan timbalan Perdana Menteri tu. Ya. Ada menyimpan dendam pada Datuk Zahid tu. Ni dia bukan ahli parlimen. Itu kita nak beritahu dia. Pihak ahli-ahli parlimen yang ada kuasa untuk memberikan sokongan kerajaan tak boleh lah. Itu je nak beritahu. Lainlah kalau dia ingat kalau dia bertanding jawatan presiden ke timbalan senator dan dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri, tak salah untuk angan-angan, tak ada salah. Itu ahli politik kalau ada cita-cita tinggi mana pun tak salah. Biarlah dia. Dia pun dah jadi ahli bahagian kau. Lepas ni dia akan jadi ketua bahagian kau. Tapi aku ada sedikit kepercayaan bahawa Megat mungkin akan kekal sebagai ketua bahagian. Fahamlah maknanya apa. Sebab kesalahan yang dia buat ketika pilihan raya, dia serang presiden, serang parti, kata parti dah sakit, parti dah rosak. Ini memang kalau lembaga disiplin biarkan dan MT UMNO tak ambil sebarang tindakan, memang berat lah. Kita tak boleh biar benda ni berlaku. Okey? Ya. Okey tu. Ya. Kita tahu hari ini bermulanya Pemerintahan Agung UMNO, dan juga hari ini ada taklimat khas kerajaan. Tapi kita nak tanya, adakah Datuk Seri Ismail Sabri tak dapat notis sebab tak nampak terlibat Datuk Seri Ismail Sabri dengan kemudian pada taklimat khas presiden? Ya. Saya tak tahulah apa masalah dia kan. Masa taklimat presiden saya tak nampak dia hadir. Tapi malam ni saya nampak dia hadir. So kita tengoklah masa 13 hari bulan, masa ucapan dasar presiden tu dia hadir ke tidak. Itu hak dia lah. Sama ada dia nak hadir ke dia tak hadir ke, sebagai seorang pesara, saya rasa kita tak payah question lah bila orang yang dah bersara ni tak hadir mesyuarat ni. Kita maafkan je lah. Orang dah pencet. Cuma kita harap pencet lah betul-betul. Muda lagi orang nak buat. Tapi tak tahulah penasihat dia ni kan, duduk dekat Jabatan Peguam Negara ni, nampaknya masih menyerang kita. Itu sebab kita harap segerakan pertukaran AG, pertukaran Solicitor General, perlu tukar. SG ni dulu penasihat, bukan Perdana Menteri. Kita bukan tak tahu. Kita belum nak serang dia, sebab dia pun dah mula nak menyerang kita. Tak apa, kita kumpulkan dokumen dulu. Gitu. Tapi saya nak ucap tahniah kepada Datuk Seri Azalina hari ini, kerana Datuk Seri Azalina sudah pun berjaya, bagi saya dia berjaya untuk meyakinkan kabinet bagi melaksanakan, menubuhkan Royal Commission of Inquiry berhubung dengan pendedahan yang dibuat oleh Tan Sri Tommy Thomas dalam buku Justice in Wilderness. Ini satu pencapaian yang baik
dan kita ucap terima kasih kepada Datuk Seri Azalina. Ada juga NGO bertanya, kita pergi hantar memorandum kepada Perdana Menteri. Kita minta Perdana Menteri untuk memastikan keadilan dapat diberikan kepada Datuk Seri Najib dan memastikan tidak ada penjenayah yang dilindungi, kerana kita tahu bahawa SPRM sudah pun mencadangkan kepada AG supaya Hakim Nazlan didakwa, tetapi tak ada sebarang tindakan. Jadi kita harap kalaulah AG ni masih melindungi penjenayah, SG pun masih lagi melindungi penjenayah ni, maka sewajarnya mereka ini direhatkan. Kita tak boleh bertolak ansur dengan manusia-manusia macam ni. Semua orang yang melindungi penjenayah ni sewajarnya direhatkan. Kena ingat, kalau Tommy Thomas pun kita boleh buat Royal Commission of Inquiry, maknanya tidak ada sesiapa pun di Malaysia ini yang kebal, yang above the law, yang tidak boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Jadi berlaku zalim tu berpada-pada lah. Berlaku zalim tu berpada-pada, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti takut banyak pula benda yang keluar. Okey? Okey tu. Yang tadi yang pasal Azalina dah jaya nak tubuhkan RCI dalam kes apa tadi? Buku Tommy Thomas tu. Tapi yang Nazlan itu dia ini satu lagi lah. Saya pasal ada orang kata kenapa saya nak jawab sikit. Saya hadir pada program ketika kita berada di pejabat PM tu. Ada yang bertanya kenapa Azalina tidak menjawab. Untuk makluman, kena faham, Datuk Seri Azalina ialah Menteri Undang-Undang. Bila kita hantar memorandum kepada dia, dia buatlah kerja dia memastikan bahawa segala-galanya, kalau ada benda-benda yang tidak berjalan dengan lancar dan sebagainya, dilaksanakan. Tetapi beliau tak boleh buat kenyataan berhubung siasatan ke atas Nazlan. Bukan bidang kuasa dia. Kita tak boleh serang Azalina. Ini kita kena faham. Lepas tu, yang ada kuasa untuk mencadangkan ialah pihak SPRM. SPRM sudah mencadangkan. Dan ada kuasa untuk mendakwa ialah pihak Peguam Negara. Peguam Negara dan Solicitor General yang tidak mahu melakukan pendakwaan. So, apa yang kita patut buat ialah kita pastikan orang-orang yang melindungi penjenayah ini, kita cari jalan untuk rehatkan. So, bagilah masa. Bagilah masa. Kita tahu semua orang sayang dengan Datuk Seri Najib. Tetapi kita kena tahu siapa musuh kita yang sebenar. Kita kena tahu siapa dalang yang masih lagi mempengaruhi Badan Kehakiman dan Jabatan Peguam Negara. Kita jangan silap menyerang orang. Sebab kalau orang nak tolong kita, jangan sampai dia tak tolong. Kena bijaksana lah. Okey? Mengenai pertandingan presiden tu nanti tu. Ya. Okey, Datuk rasa mungkin sama ada tandingan ke ataupun tidak, sebab sekarang ni dah viral tu. Bila ada orang mengatakan besok ada langkah-langkah yang disusun oleh tim presiden mengupah perwakilan membuat usul untuk jawatan presiden tidak bertandingkan tu. Saya pun kita perlu membenarkan pertandingan diadakan. Tetapi kita
ahli-ahli perwakilan dan Presiden pun kata dia tidak ada masalah untuk berhadapan dengan pertandingan. Kita ni baru 4 kali je pertandingan Presiden berlaku. Dan salah satu pertandingan yang paling dekat berlaku zaman Datuk Seri Zahid menjadi pemangku Presiden. Dia tak pernah halang pun orang nak bertanding jawatan Presiden. Dia tak ada masalah, siapa nak bertanding dia nak bertanding. Tetapi kalau misalnya contoh, kita tahu kita dengar ada macam Datuk Jamal, dan beberapa orang ketua-ketua bahagian yang menyuarakan supaya nak elakkan perpecahan. Kita pun tahu bagaimana duit digunakan dengan dahsyat sekali masa pemilihan dan masa pilihan raya. Dan kalaulah menjatuhkan Datuk Zahid ini boleh menyebabkan orang yang patut pergi ke mahkamah tak perlu pergi mahkamah. Orang yang patut didakwa selepas ini, Muhyiddin baik, Haji Adi ataupun mana-mana pemimpin PAS yang terlibat dengan salah laku dan sebagainya. Contohnya maknanya menjatuhkan Presiden ini menguntungkan dia orang, menyelamatkan nyawa dia orang daripada menjadi kluster mahkamah. Maka memang betul lah, kita pun tahu juga maklumat yang kita terima, memang Perikatan Nasional akan membiayai orang yang menentang Datuk Zahid ini, dan tak mustahil last kali akan berlaku pertandingan 2 penjuru. Jadi ada pandangan contohnya macam Datuk Jamal dan beberapa orang yang lain yang merasakan bahawa tak perlu diadakan pertandingan. Benda ni pernah berlaku. Malah hari ni apa kita nak pelik, Bersatu pun tak ada pertandingan jawatan Presiden. PAS pun tak ada pertandingan jawatan Presiden. Timbalan Presiden pun tak ada pertandingan. PAS lagi lama. Datuk Seri Ibrahim pun tak ada pertandingan jawatan Presiden. So bukan sesuatu yang pelik kalau ada sebuah parti politik tak nak adakan pertandingan. Walaupun saya berpendapat bahawa perlu diadakan pertandingan. Tetapi kalau ada usul daripada bawah, kena faham kalau ada usul daripada bawah mencadangkan demi mengelakkan politik wang ni akan berlaku dengan sangat dahsyat dalam pemilihan kali ini. Silap-silap sekarang pun diorang dah tabur duit untuk pastikan bahawa pertandingan tu wujud. Mungkin sampul dah berjalan. Mungkin lepas ni bukan setakat sampul berjalan. Diorang pakai beg dah. Sebab saya faham ada pihak yang sampai nak membelanjakan 600 juta ringgit. Banyak. 600 juta ringgit. Belum lagi campur duit yang puak-puak sebelah sana nak bagi. Nak ranapkan parti kita. Kalau dia tak dapat tukar Presiden pun, dia dapat jahanamkan parti kita. Parti kita akan berpecah belah. Ini kita kena faham. Kalau matlamat dia tahu sekarang ni Datuk Zahid kurang-kurang akan ada, busuk-busuk pun ada 100 lebih cawangan yang bersama dengan dia. Memang tak boleh menang kalau ikut macam tu. Tetapi dengan duit macam-macam boleh berlaku. Kalau pun tak berjaya menang, tetapi matlamat Perikatan Nasional untuk pecah belahkan UMNO tu akan tercapai. Orang yang kalah, geng-geng Isyamuddin, geng-geng KJ dan sebagainya, contoh ni saya bagi contoh, mereka boleh shift kepada Bersatu. Jahanam tak parti kita. Jadi itu sebab kalau misalnya geng-geng yang tak nak melihat pertandingan itu memusnahkan UMNO, mereka buat usul, kita kena ingat MT UMNO pun tak ada kuasa menghalang. Sekiranya berlakunya usul, dan usul tu mengatakan bahawa
Tidak ada pertandingan. Dan perwakilan majoriti setuju. Maka ianya menjadi keputusan parti di peringkat tertinggi. MT pun tak boleh overrule. MT hanya boleh membuat keputusan ketika tidak ada Perhimpunan Agung UMNO. Dan keputusan MT adalah muktamad. Tidak boleh dipertikai. Tetapi kalau Perhimpunan Agung UMNO mengatakan mereka tak mau melihat perpecahan di dalam UMNO, jawatan tertinggi parti, Presiden, tidak dipertandingkan. Itu adalah keputusan perwakilan. Bukan keputusan Datuk Zaid. So kalau ada yang nak jalan envelope, dah boleh jalan. Baik tu. Okey. Anda katalah pertandingan itu diteruskan. Tapi kena ingat, Ibu Pejabat UMNO pun saya dipahamkan sudah pun membeli kamera-kamera, sudah pun membeli spy cam, kan? Jadi macam mana mereka nak menyerahkan duit-duit ni? Kali ni bukan serah envelope, mereka akan serah beg. Macam mana beg-beg ini nak diserahkan tu, berhati-hatilah di jalan raya. Itu je yang saya boleh nasihatkan. Jangan sampai niat tu mungkin nak hidup mewah sikit lah beberapa ketika. Bukan boleh tahan lama pun, bukan boleh bawa ke kubur pun duit ni. Tapi kalau tersilap langkah, takut duduk dekat basement SPRM, duduk lokal. Kena beringat, politik wang juga menyalahi Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Bukan setakat yang menerima, pemberi pun kena ingat sama. Kita pun tahu pemberi-pemberi hari ini sedang direkrut. Jentera-jentera sebab nak mengagihkan ni bukan sikit 191 bahagian. Kita pun tahu, kawan-kawan kita juga yang dipanggil. Tak apa, biar dia orang pergi. Kawan-kawan kita juga. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Mungkin pilihan raya lepas, boleh lepas, kan? Kamera yang merakam PAS, PN bagi duit ni mungkin tak banyak, tapi kali ni insya-Allah UMNO Malaysia sudah lebih bersedia. Okey? Okey tu. Baik, anda katalah tidak dibangkitkan langsung usul tu. Maknanya pertandingan tu ada. Dan ketika itu sebelum pemilihan tiba-tiba kita lakukan pembersihan secara total tu. Jadi melibatkan calon-calon yang menentang tu. Apakah naratif yang akan diorang bangkitkan tu? Naratif apa sekalipun, kita nak jelaskan pengkhianat macam Khairi Jamaluddin dan Isyamuddin Tun Hussein dah langgar disiplin parti. Kau menangis air mata darah sekalipun tak guna. Kalau misalnya parti tak ambil tindakan, akar umbi yang hari ni bila mana Presiden menyebut saja kita akan melakukan pembersihan secara total, akar umbi kat bawah ni semua bergema lewat menyokong. Maknanya kalau Presiden nak hadap lah ahli-ahli yang marah. Hari ni ahli marah ni, ahli masih lagi cakap bahawa parti melindungi pengkhianat. So nak pilih mana? Nak pilih mana? Nak jaga orang-orang macam Isyamuddin KJ atau nak jaga ahli parti? Ahli parti dah meluat tau. Kita ingat kita dah buat pembersihan, tidak ada lagi pengkhianatan. Ada lagi. Lepas pilihan raya 10 orang bagi SD kepada Muhyiddin. Kau ingat ahli kat bawah tak sakit hati? Mereka sakit hati. Tak habis lagi. Di Sabah pula. Di Sabah pula 5 orang lagi khianat. Sampai bila kita nak biarkan pengkhianatan ni berlaku?
We got to take firm action towards all this. Aku nak cakap bagus kan nanti marah kan. Tapi memang Sundal je yang buat jual diri ni. Minta maaf cakap lah. Minta maaf cakap. Kita minta SPRM siasat. Berapa juta mereka ni dibayar? Kita minta SPRM siasat. Okey? Okey tu, deponasi Presiden membersihkan secara total tu. Adakah ketua dia saja ke ataupun dengan yang kalau secara total kena sampai ke akar lah. Sampai ke akar. Sampai ekor lah. Sampai ke ekor lah. Yang mana maknanya bukan setakat Isyamuddin. Bola Supahan. Orang yang bekerja membantu dia, berkempen untuk dia, melakukan benda yang salah. Kalau setakat berkempen, macam apa ni, ada hak baba. Kalau setakat berkempen untuk Isyamuddin, kalau dia tanya siapa yang tuan-tuan rasa layak untuk menjadi presiden, kita harap dapat beri sokongan pada Isyamuddin. Kalau setakat kempen, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau bawa orang berjalan, bagi seorang 1 juta, contoh lah, time ni telefon. Okey. So tak agak-agak tindakan pembersihan. Kalau telefon Ismi apa cerita? Mana pula dia telefon aku ni? Okey. Agak-agak tindakan tu diambil, janganlah dekat semasa pemilihan. Dia tak kira. Patutnya dah lama dah. Orang sekarang menunggu bila parti nak ambil tindakan pada Isyamuddin dan KJ. Sebab seolah-olah macam tak adil. Sebenarnya kita pun, parti dia ada dia punya planning sendiri. Memang semua ni dah disiasat. Tetapi yalah, kalau semua orang kalau macam kau tanya dengan aku pun cakap satu kali jalan lah. Tetapi MT mesti ada kan. Kita tak tahu sebab kita bukan MT. Dulu aku MT, aku boleh cakap. Tapi pandangan aku sekarang ni dengan apa pandangan MT, kita tak tahu apa pandangan MT. Mungkin MT merasakan bahawa buat secara berperingkat lebih baik, kan? Ataupun lepaskan Perhimpunan Agung ni dulu, barulah the main culprit ini diambil tindakan. Sebab nak tengok juga mood Perhimpunan Agung macam mana. Ini mungkin pandangan-pandangan MT. Kita tak tahu. Apapun keputusan tegas Presiden hari ini, kita sambut baik. Kerana kita dah lama dah harap gunting dalam lipatan ni. Kalau dia orang ni disingkirkan daripada parti, tak jadi calon pilihan raya, tak jadi masalah. Contoh macam Anwar Musa. Apa dia buat pun, budak dia Tun Faisal melalak tiap-tiap malam pun, tak memberi kesan apa pun. Semua orang tahu dia frust sebab dia kena pecat, kena gantung. Kau melalak macam mana pun orang tahu pasal apa. Jali Baker pun sama juga dengan Jali Baker. Pendapatan dia henti. Setakat ni geng-geng ni masih lagi lah dibiayai oleh bos-bos dia. Lepas dia kalah pemilihan parti ataupun calon-calon yang dia bawa tak dapat menjadi presiden parti, bulan puasa ni apa jadi kat dia orang pun mereka tak peduli. Puak-puak ni raya pun mungkin tak tanya khabar.
Saya rasa lah. Okey, sikit gitu. Sebab bulan 3 dah puasa. Hujung tu. So bulan 3 tu kita kena mulakan dengan pemilihan di peringkat cabang. Kalau sempat buat 2 minggu lepas tu terus di peringkat bahagian pun kena buat pemilihan di peringkat pemuda dengan sayap dulu. Biasa sebulan. So kena ada ni lah. Ataupun mungkin hari ni pemuda atau hari ni buat mesyuarat untuk cawangan-cawangan. Mungkin cawangan pun kena bagi masa, tak boleh serentak. Cawangan biasa tak serentak. Katalah cawangan 2 minggu. Kalau kata peringkat gesa-gesa maknanya kali ni duit raya ada orang pantau. Yang dia sendiri. Ya, Cik Mat. Tak, sikit je. Ya, ada lagi. Berkenaan dengan kenyataan tadilah yang Datuk Zahid telah mengatakan bahawa pembersihan secara total akan berlaku. Jadi adakah Datuk Zahid sendiri bercakap ataupun MKT yang mendukung untuk tindakan itu? Bila Datuk Zahid cakap tu sudah pastilah benda ni sudah dibincangkan di dalam MKT. Ada lagi? Okay, Tok. Ya. Kalau kita lihat sebelum ni, macam kita dengar tadi Datuk Seri Zahid bagi tahu 10 orang yang sign tanda tangan sokong pada Muhyiddin ni kan. Ya. Tapi ada yang dah patah balik lah. Alhamdulillah ada yang dah patah balik. Tapi jangan buat lagi. Presiden cakap jangan buat lagi. Masihkah kita nak bagi? So kita serahkan kepada kebijaksanaan MKT. Sebab laporan disiplin ni lembaga disiplin akan siasat. Selepas siasat, last sekali keputusan apa hukuman akhir akan ditentukan. Yang 10 orang tu ada yang dah jadi timbalan menteri kan? Ada yang dah jadi timbalan menteri. Orang kata lain dah sangkut. Lah, ya dah. Dia orang mula kacau lah tu. Sangkut dan suara pun tak boleh dengar. Okey, ada lagi? Okey, Tok. Soalan lain? Kita punya ketua pelancongan New Zealand tu. Samsuri. Ya. Dia bagi tahu kerajaan sekarang ni lambat 2 bulan dah dibentuk tapi tak panggil lagi mesyuarat dengan Menteri Besar. Ada kemungkinan besar Dato' Seri Anwar Ibrahim bimbang kalau mesyuarat tu diadakan. Menteri Besar Terengganu berada di luar negara. Suara tak apa-apa ni. Okey, ada lagi? Soalan lain? Tok, sekarang ni macam mana tu? Akibat rakyat mengundi tak Tuhan dia ni kan? Sekarang dalam sejarah negeri yang diketuai membangkang, ada satu pun ahli parlimen dia daripada yang belah kerajaan. 3 negeri ni. Dulu kalau Kelantan kan, membangkang kan, tapi ada ahli parlimen kerajaan. Sekarang tak ada, Perlis ada. Macam mana nak rakyat tu nak? Macam mana nak apa? Kerajaan nak bantu. Tak apalah. Itu rakyat negeri tu kena hadap lah. Itu sebab dalam pilihan raya negeri, bila pilihan raya negeri Kedah, pilihan raya negeri Terengganu, Kelantan, Terengganu, rakyat kena fikir lah. Kalau dah ahli parlimen pun seorang tak ada daripada BN, tak ada daripada PH. Dalam sejarah tak ada parlimen kerajaan. Kalau negeri pun still bagi semua sekali kursi kat PAS. Jadi mereka tidak ada jambatan untuk mendapat bantuan daripada kerajaan pusat. So kena hadaplah benda tu. Apa pilihan yang mereka ada. Mereka sendiri yang pilih. Kalau ada masalah pun, mereka sendirilah yang kena hadap. Betul tak?
yang kau pilih Samsuri, siapa suruh? Betul tak? Bila time korang ditimpa musibah banjir, dia nak juga pergi juga. Dia dah pergi ke pusat penempatan banjir sementara. Dia dah tahu rakyat dia dah susah. Dia tetap juga nak pergi makan angin dekat Auckland. Dia pergi juga. Dan pergi pun sepatutnya bila dah ada yang mati, meninggal, baliklah sekat jalan. Tak ada. Dia teruskan sehingga komplit 11 hari. Satu-satunya perubahan yang dia buat daripada dia pakai SUV yang besar tu, Toyota, dia tukar kepada Porsche Macan. Itu je yang dia buat. Okey, silakan. Ada soalan lain? Okey tak? Ya. Ada yang masih tanya lagi. Muhyiddin ni sibuk nak jadi Perdana Menteri. Ni jawab. Tapi Ketua Pembangkang kenapa dia serah kat orang lain? Hari ni kita kena tahu bahawa di dalam Bersatu sendiri pun dah tahu bahawa Muhyiddin ni ialah liability, biawak hidup. Mereka tahu hari ni walaupun mereka menang 74 kursi, antara punca mereka tak dapat bentuk jadi kerajaan ialah kerana nafsu aloba Muhyiddin nak sangat jadi Perdana Menteri walaupun dia 74, masa tu 73. Anwar dapat 82. Masih tak faham bahasa. Dia nak juga Perdana Menteri, dia tak nak jadi timbalan. Kalau misalnya dia setuju jadi timbalan kepada Anwar, maka puak-puak Bersatu dengan PAS ini ada peluang menjadi menteri. Tapi kerana Muhyiddin tak dapat, maka sebenarnya saya yakin bahawa geng-geng PM ni pun nak rehatkan Muhyiddin. Mungkin digantikan dengan Hamzah Zainuddin. Okey? Adakah Datuk Seri Hamzah calon PM? Tak mustahil. Kalau dia tak calon PM pun dia tahu kalau dia nak kita bersama dengan dia, sogokan yang paling besar dia boleh bagi pada orang kita ialah dengan menawarkan jawatan Perdana Menteri. Barulah orang UMNO tak marah. Betul tak? Kalau UMNO dapat jadi Perdana Menteri, Hamzah jadi timbalan, kemungkinan besar ada orang UMNO akan menerima hakikat tu. Tapi sampai bila kita ni hanya nak tukar kerajaan? Bila Rashid tukar kerajaan, investor lari. Akhirnya ekonomi kita akan merudum dan rakyat akan sengsara. Ini kita kena fikir masa-masa.